Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar semua? Hari ini cikgu berkongsi sambungan video tentang tema 12, iaitu bab 9, tentang konsep perkembangan dasar luar Malaysia. Okey, dalam perkembangan dasar luar Malaysia adalah kesinambungan daripada faktor-faktor pengembangan dasar luar Malaysia. Jadi ada perbezakan lah faktor-faktor pengembangan dasar luar Malaysia dengan perkembangan dasar luar Malaysia. Okey, cikgu terangkan dulu apakah yang dikatakan perkembangan dasar luar Malaysia. Okey, perkembangan dasar luar Malaysia ni kamu kena bagikan kepada 3 tahap. Okey, tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Okey, tahap pertama biasanya adalah Pro Barat. Zaman siapa? Zaman Tunku Abdul Rahman. Okey. Ada 3 kata kunci yang perlu awak ingat. Pro Barat, anti komunis dan berbaik-baik dengan negara jiran. Berbaik-baik negara jiran dan Commonwealth. Jadi itu adalah tahap pertama. Okey, kita lihat dulu dalam perkembangan dasar luar Malaysia tahap pertama ini. Yang pertama, faktor politik. Okey, terdapat ancaman Parti Komunis Melaya. Ancaman apa? Parti Komunis Melaya memerlukan bantuan pertahanan negara Commonwealth seperti Britain, Australia, New Zealand. Itu adalah contoh-contoh negara Commonwealth. Kemudian yang kedua, menandatangani perjanjian pertahanan Inggeris Tanah Melayu, atau dengan singkatannya bernama AMDA. Ramai tak tahu tu. Apa cikgu AMDA tu? Oh, AMDA tu ialah Perjanjian Pertahanan Inggeris dengan Tanah Melayu. Apa yang ada dalam perjanjian ni? Ya, dalam perjanjian ni adalah British akan memberikan bantuan sekiranya diserang. Sekiranya mana? Malaysia diserang. Okey, Tanah Melayu diserang. Okey, yang kedua adalah berbaik-baik dengan negara jiran. Berbaik-baik dengan negara jiran. Yang pertama tadi adalah sebab ancaman Parti Komunis Melaya. Kodenya PKM. Yang kedua adalah berbaik-baik dengan negara jiran. Apa kodenya? Baik. Okey, apakah huraiannya? Timbul konfrontasi dengan Indonesia. Konfrontasi. Kedua, terputusnya hubungan dengan Filipina. Okey, kodenya Filipina. Singapura telah keluar daripada Malaysia. Keluar. Dan yang terakhir, mengikat perjanjian pertubuhan Asia Tenggara dengan ASA, Mapelindo dan juga ASEAN. Jadi itu adalah isi pada berbaik-baik dengan negara jiran. Okey, tadi ulang balik. Yang pertama, Parti Komunis Melaya ancaman. Yang kedua adalah berbaik-baik dengan negara jiran. Itu adalah dari segi apa? Faktor yang pertama, faktor politik. Sekarang cikgu masuk kepada faktor yang kedua, faktor ekonomi. Okey, faktor ekonomi lah pergantungan Malaysia kepada Britain dalam menjaga kepentingan ekonomi negara. Kenapa Malaysia bergantung kepada Britain? Okey, pertama kerana Malaysia merupakan anggota blok sterling dalam menjalankan urusan perdagangan yang menggunakan mata wang pound sterling. Oh, Malaysia ni anggota blok sterling. Okey, apa maksud blok sterling ni? Itu urusan perdagangan tu semua gunakan mata wang pound sterling. Yang kedua, tertumpu kepada hasil biji timah dan getah. Yang ketiga, pelabur Britain masih menguasai ekonomi Malaysia dalam bidang perladangan dan perindustrian. Jadi dalam huraian ekonomi ni, awak ingat 3 saja perkara. Pertama, anggota blok sterling. Yang kedua adalah biji timah dan getah. Dan yang ketiga adalah pelabur Britain menguasai ekonomi. Itu faktor apa? Faktor ekonomi. Baru pertama Okey, sekarang faktor ekonomi yang kedua ialah
Bagi mengurangkan pergantungan Malaysia kepada Britain tadi, maka Malaysia telah mencari satu pasaran baru. Malaysia telah mengamalkan pasaran bebas melalui pembinaan rangkaian perdagangan dengan negara-negara Jepun, USA, Amerika Syarikat, Singapura dan Jerman Barat dengan mencari pasaran yang baru. Seterusnya itu kita masuk kepada tahap yang kedua, iaitu Tunku Abdul Razak dan Tun Hussein On. Okey, kalau dasar tadi yang pertama adalah lebih kepada 3, iaitu pro Barat, anti komunis dan juga berbaik-baik dengan negara jiran dan Commonwealth. Manakala dalam tahap kedua dan tahap ketiga adalah fokus pada dasar berkecuali, berbaik-baik dengan semua negara. Apa dia? Ada 2 saja. Dasar berkecuali. Berkecuali maksudnya tidak menyokong mana-mana blok dan berbaik-baik dengan semua negara. Perubahan dasar ni disebabkan apa? Pertama, kurangnya peranan UMNO. Kurangnya peranan UMNO tadi, iaitu peranan Inggeris tadi, perjanjian pertahanan tadi. Yang kedua, kurangnya pengaruh Britain di timur. Dan yang ketiga, berlakunya pergolakan di Vietnam yang telah melibatkan 2 kuasa besar, iaitu USA dan juga China. Jadi apakah usaha yang telah dilakukan dalam mencapai tahap kedua? Okey, sebelum tu cikgu ingin ingatkan kepada anda, dan tajuk perkembangan dasar luar Malaysia, selain anda menguraikan tentang apakah strategi yang ada dalam dasar tersebut, anda perlu ada menceritakan usaha-usaha yang dijalankan. Sebab perkembangan tidak akan lari daripada usaha. Okey, usaha untuk mencapai dalam tahap kedua ini, yang pertama ada Zofan. Apa dia Zofan? Zon aman, bebas dan berkecuali bersama-sama dengan ASEAN. Yang kedua, menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara komunis. Seperti apa? China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara, Mongolia. Itu contoh 5 negara komunis. Ulang balik Apa dia? China, Jerman Timur, Vietnam Utara, Korea Utara dan Mongolia. Yang ketiga, menjalinkan hubungan dengan semua negara, khususnya dengan negara jiran. Hubungan diplomatik dengan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan masalah pelarian Vietnam di Malaysia. Itu adalah tahap yang kedua. Siapa tadi? Tunku Abdul Razak dan juga Tun Hussein On. Boleh sama cikgu lagi? Okey, rehat, take nafas sikit. Okey. Sekarang kita masuk kepada tahap ketiga, iaitu zaman Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Dalam prinsip tahap ketiga ini, kita akan lihat fokusnya lebih kepada mengekalkan dasar-dasar kedua tadi, iaitu dasar apa tadi? Berkecuali, berbaik-baik dengan semua negara, tetapi memberikan penekanan kepada ekonomi. Berarti kalau anda menjawab, anda perlulah menjawab mengekalkan dasar-dasar kedua tadilah, iaitu dasar berkecuali, berbaik-baik dengan semua negara, tetapi memberikan penekanan kepada ekonomi. Kepentingan ekonomi kat sini berkait dengan apa? Pertama, perdagangan. Kedua, pelaburan asing. Ketiga, pembangunan di negara membangun. Jadi awak senang ingat 3P zaman Datuk Seri Dr. Mahathir ni, ingat 3P. Apa dia 3P? Perdagangan, pelaburan dan juga pembangunan. Seterusnya, apakah usaha yang telah dijalankan untuk mencapai tahap ketiga ini? Okey, kita akan lihat ada 4 kat sini. Yang pertama, mengadakan hubungan erat dengan negara-negara jiran, negara-negara ASEAN seperti menyelesaikan masalah krisis Vietnam dan juga Kampuchea. Yang kedua, memperkenalkan dasar pandang ke timur, iaitu menjadikan Jepun dan Korea Selatan bukan Korea Utara sebagai model. Tujuan, apakah tujuan dasar pandang ke timur ini? Pertama, untuk menggalakkan pengambilan nilai-nilai yang baik seperti semangat cintakan negara, kesungguhan bekerja dan etika pengurusan kerja yang baik. Jadi kalau soalan tanya kebat,
apakah nilai murni yang dapat kita ambil daripada dasar pandang ke timur? Ada 3. Yang pertama, semangat cintakan negara. Kalau awak lihat di negara Jepun ada semangat Bushido. Yang kedua, semangat kesungguhan bekerja. Kesungguhan bekerja, mereka sangat tekun bekerja. Dan yang ketiga, etika pengurusan kerja yang baik. Seterusnya, mempertekadkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain seperti negara Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. Ulang balik. Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Afrika Selatan. Hubungan dua hala dengan negara-negara lain. Apa maksud dua hala? Maksudnya ada hujung balas. Dan yang keempat, mengadakan misi perdagangan dua hala dengan negara maju. Seperti apa? Seperti negara dunia ketiga dan juga negara maju dan dunia ketiga. Jadi, ulang balik, usaha dalam tahap ketiga ni ada berapa? Ada 4. Pertama, ASEAN. Yang kedua, dasar pandang ke timur. Yang ketiga, hubungan dua hala dengan negara-negara lain. Dan yang keempat adalah hubungan dua hala dengan negara maju dan dunia ketiga. Okey, rumusan yang cikgu boleh nyatakan dalam perkembangan dasar luar Malaysia ini ialah dasar luar ini sentiasa berubah daripada dasar pro-barat kepada dasar berkecuali. Tahap kedua tadi. Dan berbaik-baik dengan semua negara. Penekanan yang kedua adalah kepada hubungan dua hala. Tidak lagi sahaja, tetapi bagi kita bagi mantapkan negara, maka perlulah ada hubungan dua hala. Baiklah, yang ketiga, mengapakah adakah soalan keluar tentang dasar apartheid? Mengapakah dasar apartheid di Afrika Selatan mendapat tentangan oleh masyarakat antarabangsa? Ingat tak Nelson Mandela? Ingat kan? Soalannya ada berkaitan dengan dasar apartheid. Jadi 4 dikata kat sini ciri dia. Yang pertama, kerana dasar apartheid ni membezakan penduduk mengikut warna kulit. Beza. Yang kedua, orang putih diberikan keistimewaan. Orang kulit putih. Bukan orang putih, orang kulit putih. Kat sini kulit putih diberikan keistimewaan. Yang ketiga, orang kulit hitam dianggap rendah. Siapa yang istimewa? Kulit putih. Siapa yang rendah? Orang kulit hitam. Dan yang keempat, orang kulit hitam tiada hak politik dan kemasyarakatan yang sama. Itulah antara contoh dalam tajuk berkaitan perkembangan dasar luar Malaysia, salah satu topik daripada tajuk dasar luar. Cikgu cuba keluarkan apakah contoh soalan yang pernah ditanya dalam tajuk dasar perkembangan dasar luar Malaysia. Sebagai contohnya, cuba lihat soalan percubaan. Malaysia telah mengamalkan dasar berkecuali. Ingat dasar berkecuali dalam konteks hubungan antarabangsa. Berikan ulasan anda. Kita ingatlah, dasar berkecuali tahap yang kedua. Jadi anda perlu menjawab dengan ulasan bisa ada fakta. Soalan sangat mudah kalau anda betul-betul fokus. InsyaAllah lah, kalau betul-betul boleh keluar, memang anda boleh grab soalan ni. 20 markah dalam tangan. Tapi dengan syarat anda kena jawab dengan sempurna dan faham pada apa yang ditanya. Yang pertama, cikgu ulang, berbaik-baik. Ini tidak bergantung kepada mana-mana kuasa besar dunia, tidak bersekongkol dengan mana-mana kuasa dunia. Yang keempat, mengadakan hubungan ekonomi dengan semua negara. Yang kelima, tidak terlibat dalam konflik antarabangsa. Yang keenam, menyumbang untuk mengekalkan keamanan negara. Ketujuh, mengekalkan kestabilan politik negara. Kelapan, menggelakkan penjajahan bentuk baru. Kesembilan, mengekalkan keharmonian. Dan yang terakhir, memperkukuh kesejahteraan negara. Nak tambah lagi boleh. Yang ke-11, tidak mampu menyaingi kekuatan kesejahteraan negara maju. Itu adalah contoh soalan yang boleh tanya dalam bahagian esei. Biasanya keluar esei ni. Kalau soalan kebat, kalau ditanya dalam soalan kebat ini adalah contoh. Beberapa peristiwa ni cikgu contoh lah dalam soalan tahun 2018 pernah ditanya tentang kebat.
Beberapa peristiwa seperti penculikan di Sipadan, pencerobohan di Lahad Datu dan pencerobohan kapal-kapal nelayan negara luar telah menjejaskan hubungan luar Malaysia. Dibagikan satu situasi. Okey, jadi anda kena fikirkan situasi tersebut. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah peristiwa tersebut dapat dielakkan? Jadi awak kena fikirlah, bagaimana nak dapat elakkan pencerobohan Itu kena fikirlah bagaimana dia cara kan. Kalau anda kena fikir tapi kena rasional lah. Jawapan berfakta tetapi rasional dan berkaitan. Okey, jawapan yang boleh anda berikan, bagaimanakah peristiwa tersebut dapat dielakkan? Pencerobohan ataupun peristiwa penculikan, pencerobohan, peristiwa tersebut dapat dielakkan. Boleh ringkaskan kepada peristiwa tersebut dapat dielakkan dengan mengamalkan, kaitkan dengan amalan-amalan dalam bumi. Amalan menghormati antara satu sama lain, pemimpin negara tidak perlu campur tangan dalam sebuah negara, undang-undang antarabangsa hendaklah dipatuhi, melantik pihak pihak ketiga. Contohnya tadi kan masalah Pulau Sipadan, pencerobohan Lahad Datu kan. Jadi kita perlu lantik pihak ketiga ataupun orang tengah dalam menyelesaikan masalah antara negara. Yang kelima, meminta campur tangan Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Okey, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ni dalam bahasa Inggerisnya ICJ. Okey. Kemudian yang keenam, mengawal akhbar dan media dalam negara supaya tidak menggambar-gemburkan sesuatu isu secara berlebihan. Itu faktor media. Media tu pun kita kena ingat lah, ada benda yang viral yang tidak baik ni patutnya dielakkan. Mengadakan lawatan diplomatik, membantu negara-negara anggota yang telah menghadapi bencana. Okey. Kemudian mempertingkatkan keselamatan perairan negara, mempertingkatkan sistem pertahanan negara, melaksanakan kerjasama politik, menanamkan sikap kejiranan dan muhibah di kalangan pemimpin. Soalan macam ni anda boleh banyak pilihan. Boleh menjawab dalam bentuk fakta, dan boleh juga anda menjawab itu analitik dan boleh juga anda menjawab dalam bentuk fakta, huraian lanjutan, contoh dan inferen. Apa pun yang perlu anda lakukan adalah anda perlu berhati-hati ketika membaca soalan. Dan bonus bagi anda yang membaca pembacaan yang luas, memantapkan lagi isi kandungan anda supaya lebih matang. Dan anda kena rajinlah membuat nota, kemudian mengadakan latih to be yang kerap. Kerana itu akan merangsang ingatan anda pada jangka masa panjang. Cukup saja untuk hari ini untuk tajuk berkaitan dengan perkembangan dasar luar Malaysia. Jumpa lagi.